bagaimana amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak pernah memikirkan macam mana amal kita yang baik ini diterima oleh Allah. Dua ayat daripada surah Zumar, ayat 17 dan 18 kalau tidak salah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ya Muhammad, sampaikanlah berita yang benar kepada para hamba-Ku. Kalau engkau sampaikan kepada mereka, nescaya mereka akan merasa suka dan gembira, sebab aku akan masukkan mereka ke dalam Jannatul Adnin bersama-sama mereka yang soleh dari datuk nenek, isteri-isteri dan anak cucu mereka. Ya Muhammad, para hamba-Ku yang aku maksudkan itu ialah alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Mereka itu ialah bila mereka mendengar pengajaran Allah, mereka amalkan dengan amalan yang terbaik. Ulaikal ladzina hadahumullah, merekalah orang-orang yang benar-benar dapat hidayah daripada Allah. Wa ulaika hum ulul albab, merekalah golongan ulul albab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, segolongan umat Nabi Muhammad yang Allah gelarkan dengan gelaran ulul albab, kehambaan mereka diakui oleh Allah sebagai hamba Allah. Dan bila mereka beribadat, ibadat mereka menjadi ibadat yang terbaik. Kerana itu, maka umat Nabi Muhammad ni bila beramal, tidak ada yang mampu beramal dengan amalan yang sempurna. Yang paling tinggi, amalan yang dilakukan oleh golongan ulul albab ialah amalan yang terbaik, ahsana. Amalan inilah yang Allah sebut dalam ayat yang lain, diterima oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka itulah orang-orang yang bila beramal, mereka beramal sebaik-baik amal, maka amalan mereka itulah yang kami terima, yang Allah terima. Jadi bagaimana nasib amalan kita, tuan-tuan? Begini para ulama, khasnya ulama tasawuf, manusia tidak ada yang mampu beramal dengan amalan yang sempurna, yang tidak ada cacat celanya. Apa sebab? Kata ulama, kerana asas kejadian diri kita ini yang terdiri pada dua aspek, jasmani dan rohani. Kedua-dua bahagian jasmani dan rohani ini memang ada cacat celanya. Aspek jasmani kita pun banyak cacat celanya, kekurangannya. Rohani kita juga banyak cacat celanya, kekurangannya. Kebaikan dan keburukan, berbagai unsur dalam jasmani dan rohani kita sudah diuli oleh Allah, dicanai oleh Allah. Jadi bagaimana manusia boleh melakukan amalan yang tak ada kekurangannya, tak ada cacat celanya? Dalam surah Insan ayat kedua disebut, Bismillahirrahmanirrahim, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Kami ciptakan, jadikan manusia itu daripada nutfatin amsyajin, daripada setiap mani yang digaul, dicampur. Bukan saja daripada benih laki perempuan, tetapi berbagai sifat-sifat kelemahan, kekurangan pada jasad atau jasmani dan rohani manusia. Siapa yang pernah baca kitab Ikhya, di sana Imam Ghazali kata pada kejadian manusia itu ada macam-macam sifat. Ada sifat bahimiah, kebinatangan, dihurai oleh Imam Ghazali panjang lebar, sehingga kalau dalam ilmu mantik, manusia itu al-insan disebut apa? Al-insanu khayawanun natik. Manusia itu ialah binatang yang bercakap. Jadi kata Imam Ghazali ada unsur-unsur binatang. Yang pelik lagi kata Imam Ghazali, ada unsur anjing, keanjingan, sifat anjing. Kata Imam Ghazali, sifat anjing ini yang istimewanya apa? Dia tamak. Binatang lain tak ada sifat tamak seperti anjing. Masa saya sekolah dulu, sekolah Melayu tahun 49, tahun 50, ada bacaan,
ada bacaan darjah 3 ke darjah 2. Buku bacaan tu tajuknya apa? Anjing dengan bayang-bayang. Itu terkenal ya. Anjing dengan bayang-bayang itu menggambarkan bagaimana tamaknya anjing. Jadi dalam tubuh kita ni ada sifat anjing, kata Imam Ghazali. Ada sifat ketuhanan, rububiyah. Itu yang tak mau dihina, nak disanjung saja. Dan macam-macam lagi sifatnya. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, seorang ulama tasawuf yang bernama Syekh Yahya bin Mu'az Ar-Razi meninggal dunia tahun 258 Hijrah di pertengahan abad ketiga. Dia ada menyimpulkan tentang amalan manusia dengan keadaan asal kejadiannya. Kata Syekh Yahya bin Mu'az Ar-Razi begini ya. Miskinun ibnu Adam lahu jismun mu'ibun wa qalbun mu'ibun arada an yahruja minhu amalan ghairu aibin. Kesian anak-anak Adam ni, jasadnya ada aib, hatinya ada aib, nak melakukan satu amalan yang tidak ada aib, mana boleh. Ini bukan kata saya, siapa dia? Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Sebab itu tuan-tuan, kita mesti sedari hal keadaan kita ni. Memang tak ada siapa yang boleh. Disebut oleh Allah tadi, golongan umat Nabi Muhammad yang bergelar ulul albab, mereka beramal pun secara ahsan, ke tingkat ahsan, terbaik. Kita kan dah biasa dengan apa itu peperiksaan di sekolah. Kalau sekolah-sekolah agama di Selangor ni kan, ya, kalau lulus saja makbul. Kalau baik, jayid. Kalau sangat baik, jayid jiddan. Kalau terbaik, mungkin mumtaz. Saya tengok dalam apa itu sijil budak-budak sekolah. Kalau jayid jiddan ni 80 hingga 85 ke 90. Kalau mumtaz itu 90 ke atas. Jadi kita juga, amal kita gitulah. Golongan ulul albab ni tuan-tuan, zaman akhir zaman macam zaman kita ni terlalu sedikit. Kerana itulah umat Nabi Muhammad akhir zaman ni bila beramal susah nak mencapai aksan. Boleh dikatakan amalan-amalan kita ni banyak cacat celanya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu kita sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Wadud dan sebagainya, sifat-sifat Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, maha pemurah ya. Maka Allah cara menerima amalan kita ni, asalnya Allah tak boleh terima kalau amalan itu tidak sempurna. Tetapi oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala maha pengasih, maha pemurah dan sebagainya, maka cara Allah menerima amalan kita, Allah tutupi terlebih dahulu kekurangan-kekurangan, sampurnakan terlebih dahulu kekurangan-kekurangan, kecacatan-kecacatan yang berlaku dalam amalan kita. Karena itulah tuan-tuan, Ibnu Attillah dia menyimpulkan dalam kata hikmahnya, laula jamilu sitrihi lam yakun amalun ahlan lil kabur. Kalaulah tidak kerana Allah tutupi dengan sebaik-baik tutupan kecacatan amalan seseorang, maka tidak akan ada satu pun amalan yang diamalkan oleh anak Adam yang boleh diterima oleh Allah.